Sekolah Kebangsaan Matang Kunda yang terletak di Kampung Matang Kunda, Jalan Bagan Datuk di Perak adalah salah sebuah sekolah yang berstatus sebagai sekolah kurang murid dengan memiliki seramai 27 murid sahaja secara keseluruhannya. Saya Muhammad Asif Abdul Razak, murid tahun 6 SK Matang Kunda. Muhammad Asif, salah seorang pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Matang Kunda ini, masih cekal dalam menghadirkan diri ke sekolah sejak tahun 1 lagi dan dia tidak jemu dalam menimba ilmu termasuk mempelajari muzik. Saya mula sekolah sini dari tahun 1. Saya seorang je. Bila saya tahun 2, saya gabung dengan tahun 3. Bila saya tahun 3, saya gabung dengan tahun 2. Bila saya tahun 4, saya gabung dengan tahun 5. Bila saya tahun 5, saya gabung dengan tahun 4. Bila saya tahun 6, saya dapat kawan baru. Nama dia Damia. Tapi hari ini dia tak datang. Pelajar sekolah kurang murid adalah termasuk dalam salah satu daripada kumpulan murid yang berbeza keadaan dan keperluan berbanding dengan murid arus perdana. Mereka perlu diurus dengan sempurna dan dipenuhi keperluan mereka secara khusus agar tidak cenderung dalam tercicir daripada sistem pendidikan negara serta mampu mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Umumnya terdapat banyak sekolah kurang murid di Malaysia, khususnya di Perak yang mana banyak sekolah rendah daripada negeri tersebut dikategorikan sebagai SKM, iaitu sekolah kurang murid, termasuklah SK Matang Kunda. Sekolah Matang Kunda ni adalah sekolah SKM, iaitu sekolah kurang murid. Sekolah kurang murid ni dikategorikan apabila murid itu di bawah 30 orang dan dia adalah 3 tahun berturut-turut. Jadi SK Matang Kunda ni telah digazetkan sebagai sekolah kurang murid disebabkan jumlah murid yang makin berkurangan. Seperti kita maklum, Sekolah Matang Kunda ni berada di kawasan luar daripada jalan utama. Daerah Bagan Datuk ni mempunyai 58 buah sekolah di mana 30 buah sekolah rendah, SJKC dan SJKT adalah sekolah kurang murid, manakala salah satu sekolahnya adalah di SK Matang Kunda. Pada pihak kerajaan, sekolah kategori kurang murid ini tidak boleh sewenang-wenangnya ditutup kerana ia merupakan satu tanggungjawab untuk menyediakan akses pendidikan kepada rakyat. Oleh yang demikian, sekolah yang memiliki kekurangan murid kekal beroperasi sama seperti sekolah yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Saya sudah mula berkhidmat di sekolah ini bermula pada 2010 sehinggalah sekarang 2022, mana dah hampir 12 tahun saya mengajar di sekolah ini. Pada mulanya sekolah ini hanyalah
berjumlah sekitar 16 ke 17 orang murid sahaja. Tapi masuk tahun ini 2022 kita dah ada 27 orang murid daripada tahun 1 hinggalah ke tahun 6. Alhamdulillah lah, mungkin masyarakat sekitar sudah mengenali SK Matan Kunda dan menghantar anak-anak mereka ke sini. Sejak awal penubuhan Sekolah Matan Kunda ini, jumlah murid yang bersekolah di sini sememangnya terlalu rendah. Namun demi memberikan hak pendidikan yang sama rata, termasuk di kawasan tersebut, sekolah ini terus kekal beroperasi sehingga kini. Mula-mula datang sini, murid ini cuma ada 21 orang je. Satu kelas macam darjah 1 cuma ada 5 orang. Darjah 2 ada dalam 3 orang je. Itu pun termasuk dengan anak yang dibawa ke sini. Lepas tu darjah 3 ada dalam 6 orang. Darjah 4 ada dalam 3 orang. Darjah 5 seorang dan darjah 6 3 orang. Menjadi salah seorang tenaga pengajar, sewajarnya mereka mempunyai pengalaman atau kenangan yang sukar untuk dilupakan. Lebih-lebih lagi sewaktu tempoh awal mereka ditugaskan di sekolah tersebut. Di mana kita sedia maklum sekolah ini merupakan sekolah SKM ataupun sekolah kekurangan murid. Masuk saja di sini, kita takkan dengar suara hingar-bingar murid-murid kerana bilangan muridnya yang sedikit. Dan cabaran lagi bagi saya ialah saya guru di sini perlu mengajar 2 kelas dalam satu masa. Iaitu contohnya tahun 2 dan tahun 3 digabungkan. Begitu juga tahun 4 dan tahun 5 digabungkan. Dan cabaran lagi ialah guru di sini sangat sedikit bilangannya. Di sini banyak pengalaman yang saya belajar, di mana lebih kepada kerjasama yang utuh di antara kami semua. Okey, di SK Matan Kunda ni saya mengajar subjek Bahasa Arab untuk darjah 1, 2, 3, Pendidikan Islam untuk darjah 3, 4 dan 5, dan subjek Sejarah untuk darjah 4, 5 dan 6. Untuk sekolah sini, macam sekolah SKM ni, guru-guru memang kurang. Jadi guru-guru terpaksa mengajar subjek yang bukan bidangnya. Macam saya terpaksa mengajar sejarah, ada juga cikgu yang agama mengajar bahasa Melayu. Jadi kami terpaksa terima je lah. Memegang tanggungjawab sebagai seorang tenaga pengajar sememangnya tidak akan lari daripada melalui beberapa cabaran dalam menyampaikan ilmu. Antara cabaran yang ditempuhi oleh guru di sekolah kurang murid ialah mereka ditugaskan untuk mengajar murid di dalam kelas yang bercantum serta kekurangan tenaga pengajar yang memaksa guru di sekolah tersebut mengajar mata pelajaran bukan dalam bidang mereka. Dan sekolah ni beroperasi dengan 4 buah kelas sahaja. Kalau ikutkan pentadbiran tak jauh beza. Jadi sekolah ini hanya ada kelas arus perdana sahaja, iaitu tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dari segi tadbir urusnya, pejawatan dikecilkan sebab memandangkan geran pejawatan memang setakat itu sahaja. 7 orang guru termasuk guru besar. Jadi dari segi pembahagian mata pelajaran untuk diajar, terpaksalah guru besar ni ambil mata pelajaran lebih daripada sepatutnya. Di SKM ni saya terpaksa mengambil 23 ke 25 waktu. Walaupun muridnya sedikit, tapi kami dari segi peruntukan masa tu sangat besarlah. Setiap guru pastinya mahu mendendangkan kejayaan muridnya sebagai satu catatan pencapaian karier serta sumbangan kepada sekolah. Itulah harapan seseorang yang bergelar guru untuk melihat muridnya berjaya pada masa hadapan. Saya mengajar kat sini darjah 1 sampai darjah 6. Memang semua kelas lah saya ajar. Dan dekat sini ada kelas yang bercantum. Macam contoh tahun 2 bercantum dengan tahun 3 dan tahun 4 bercantum dengan tahun 5. Mula-mula lah kita rasa macam susah tu sebab yelah selalu kita ajar satu kelas je. Satu objektif, satu ST. Tapi yang ini kita macam kena bahagi-bagi. Separuh untuk dia ni dan separuh untuk kelas lagi satu ni. Tapi untuk matematik tak adalah masalah sangat. Mula-mula memang rasa pelik dan susah, tapi lama-lama dah jadi macam okeylah. Guru-guru sanggup berkorban melakukan banyak perkara seperti Cikgu Fairuz
yang sanggup mengajar banyak mata pelajaran di SK Matang Kunda ini. Sebelum ni, sekolah ni mempunyai kelas tersendiri. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tidak ada penggabungan. Tapi bermula pada tahun 2018, kerajaan telah memperkenalkan dasar untuk menggabungkan kelas-kelas ni, iaitu kita panggil kelas cantum. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, ini adalah sebagai salah satu penyelesaian kepada masalah kurang guru yang selalunya berlaku di SKM. Macam sekolah ini tidak kurang pada 10 orang. Jadi kerajaan telah mewujudkan satu dasar iaitu kelas cantum untuk membantu proses PDP berjalan dengan lancar. Jawatan pertama yang saya pegang di sini ialah sebagai guru kanan co-curriculum. Dan kemudian apabila berlaku persaraan salah seorang guru di sini, maka saya dinaikkan ke jawatan seterusnya, iaitu guru kanan ehwal murid. Jadi begitulah keadaan di sekolah kekurangan murid ni. Bila mana ada saja guru yang keluar, terutama jawatan guru kanan, maka guru yang lain akan mengambil alih. Alhamdulillah dipermudahkan dengan bantuan khidmat rakan-rakan, ya, sebabnya segala urusan-urusan daripada pejabat pendidikan, jabatan pelajaran, semuanya perlu dilaksanakan sebagaimana sekolah-sekolah yang besar dan memiliki murid yang ramai. Jadi dengan bantuan khidmat rakan-rakan dan jawatan kuasa semua, segala program-program dapat dijalankan dengan sempurna dan segala tugasan-tugasan daripada pihak atasan dapat diselesaikan. Sebelum ni saya tak pernah dengar pun ada kelas yang bergabung. Datang je kat sini, kelas darjah 2 dan 3 bergabung, darjah 4 dengan 5 bergabung. Jadi saya fikir macam mana saya nak mengajar. Nasihat daripada rakan-rakan barulah saya dapat tahu macam mana nak mengajar kelas yang bergabung ni. Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang yang bergelar guru tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Walaupun mereka terpaksa membahagi masa dan menyesuaikan pembelajaran dalam kelas yang bergabung, namun mereka tetap kekal positif dan tidak berputus asa dalam mendidik anak-anak murid mereka. Kita perlu membuat penjadualan yang lebih baik. Masalahnya kalau penjadualan ni, kalau guru terlalu sedikit dan kelas terlalu ramai, kalau guru tak hadir ke sekolah tu, guru yang tinggal di sekolah ni akan menggantikan, dia akan jadi meletihkanlah guru-guru ni. Apabila murid sikit, kami ni suka nak masuk pertandingan-pertandingan ko-akademik yang melibatkan ramai murid. Contohnya main bola sepak ke, main bola tampar ke, kami tak cukup murid. Kami lebih kepada pertandingan-pertandingan ko-akademik yang solo-solo. Pertandingan bercerita ataupun olahraga. Setiap kelas ada smart TV. Jadi murid ni lebih seronok. Satu misi saya untuk sekolah Matang Kunda ni ialah murid tu datang seronok ke sekolah. Saya nak lahirkan satu produk daripada Matang Kunda ni yang beretika, yang boleh membina masa depan, yang menjaga adab, yang berdisiplin dan berartikulasi. Kehidupan dan rutin harian mereka di dalam bilik darjah sudah tentu berbeza jika mahu dibandingkan dengan rakan-rakan di sekolah arus perdana yang lain. Tetapi itu semua bukan penyebab untuk mereka berdiam diri dan sekadar melengkapkan tugas yang diberikan. Cabaran yang perlu saya hadapi untuk mengajar di sekolah ini, saya perlu menguasai banyak ilmu-ilmu lain untuk mengajar mata pelajaran lain. Contohnya, saya option bahasa Inggeris, saya perlu mengambil inisiatif untuk mempelajari subjek-subjek lain seperti muzik, pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani dan juga reka bentuk dan teknologi. Seperti yang kita saksikan ini, cabaran besar di sekolah kurang murid ini sebenarnya dihadapi oleh guru-gurunya. Mereka terpaksa mendalami mata pelajaran di luar bidang mereka agar dapat menyampaikan ilmu yang berkesan kepada murid-murid. Guru-guru memang kurang, jadi guru-guru terpaksa mengajar subjek yang bukan bidangnya. Macam saya terpaksa mengajar sejarah, ada juga cikgu yang agama mengajar bahasa Melayu. Darjah 1 ada
8 orang, darjah 2 5 orang, darjah 3 ada 3 orang, darjah 4 6 orang, darjah 5 3 orang, darjah 6 2 orang. Seseorang guru akan mengajar sekurang-kurangnya lebih daripada satu subjek serta perlu mengajar di dalam kelas yang bercantum. Kesungguhan yang dilakukan oleh guru-guru demi melihat anak murid mereka berjaya tiada batasnya. Daripada kementerian melihat pada jumlah murid untuk meletakkan jumlah guru. Ketika itu tidak mengikut pembukaan kelas, ya. Dia hanya mengikut pembukaan jumlah murid. Jadi ketika itu saya masih ingat yang pengalaman yang paling mencabar ialah ketika kami hanya tinggal 4 orang. 4 orang untuk mengajar sejumlah murid. Sebenarnya jumlah murid yang ada ketika lebih besar yang seperti yang ada sekarang. Namun bilangan guru itu yang memaksa kami untuk melaksanakan kelas bercantum. Kerjasama yang utuh daripada guru-guru di Sekolah Matang Kunda ini membuatkan segala tugasan dan program dapat dilaksanakan dengan baik, sama seperti sekolah harian biasa yang lain. Hal ini termasuklah guru-guru yang kekal berusaha dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid ketika penularan wabak COVID-19 yang telah menyekat proses pengajaran serta pembelajaran secara bersemuka. Bagi saya, mewakili pejabat pendidikan daerah Bagan Datuk mengucapkan terima kasih di mana mereka sangat komitmen dalam menjalankan tugas, dalam melaksanakan PDP terutamanya di masa waktu COVID, di mana kita tahu di kawasan-kawasan ini pun mungkin ada kekurangan daripada segi capaian internet, daripada segi taraf kehidupan. Walau bagaimanapun, cikgu-cikgu ini berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi memastikan anak-anak murid mereka mendapat ilmu yang sewajarnya dan bagi memastikan anak-anak murid mereka sentiasa berada dalam keadaan yang cemerlang dalam segala aspek, bukan setakat akademik, malahan sahsiah dan juga kerohanian. Sekolah Matang Kunda ni khususnya, dia istimewa sebab dia di bawah enrolment 30 orang dan dasar kerajaan hendak kita kena cantumkan kelas. Kelas tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 5 dan kelas tahun 6 lah. Jadi itulah perbezaan antara sekolah kurang murid yang di bawah enrolment 30 bandingkan dengan sekolah-sekolah biasa. Selama saya menjadi YDP dan selama saya berada dalam kawasan kampung ni, masyarakat menerima kaedah pembelajaran kelas bercantum ni dengan baik. Interaksi antara guru lebih banyak berlaku, murid-murid dapat menonjolkan diri dapat dengan lebih baik dan akan menambahkan keyakinan murid lah. Bagi memenuhi keperluan masyarakat untuk memberikan pendidikan yang sama rata, sekolah kurang murid ini merupakan satu usaha agar anak-anak kecil khususnya di kawasan pedalaman dapat menerima ilmu dengan baik sama seperti anak-anak yang lain. Pihak sekolah juga berusaha sedaya upaya untuk memupuk semangat yang wajar agar murid-murid lebih gemar untuk menghadirkan diri ke sekolah sekaligus melahirkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang cemerlang. Walaupun banyak cabaran yang perlu dihadapi, namun sebahagian guru di Sekolah Matang Kunda ini tega bertahan menabur khidmat sehingga lebih dari 10 tahun di sekolah tersebut. Bagi mereka, Allah bisa, tegal biasa. Satu misi saya nak jadikan produk ini, murid-murid inilah produk saya. Supaya mereka ni apabila keluar, mereka menjadi promosi untuk ibu bapa lain hantar anak ke sekolah. Supaya SK Matang Kunda ni dia boleh terkeluar daripada sekolah kurang murid. Sekiranya murid itu lebih daripada 30 orang, jadi dia terkeluarlah daripada sekolah kurang murid dan berada di arus perdana lah untuk kelas yang cukuplah 1 hingga 6. Jadi kita kena promosikan murid tu berjaya. Kalau kita promosi berjaya, maksudnya ibu bapa yang lain tu akan nampak sekolah kita ni ada kualiti. Jadi mungkin mereka akan hantar ke sekolah kita. Sudah 23 tahun. Kampung ini dah jadi macam kampung saya. Masyarakat di sini pun dah jadi sebagai saudara mara saya. Ya.
Jadi apa yang saya harapkan ialah guru-guru dan semua masyarakat yang ada di sini yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah ini agar terus memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada sekolah ini. Kerana saya percaya sekolah ini mampu menghasilkan lebih ramai bintang-bintang yang mampu menyinar. Okey, saya berharap agar murid-murid di SK Matan Kunda ni, di sekolah ini lebih cemerlang lah di masa akan datang, dan semoga lebih ramai lagi ibu bapa yang berada di sekeliling ni berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah ini. Budak-budak dia memang kita akan rapat dan mesra. Diorang pun dengan kita yalah anggap macam mak kan macam tu. Dulu saya sekolah di Sekolah Mata Kunda waktu tahun 3 hingga tahun 6. Waktu saya darjah 3 ada 3 orang. Ada 2 orang kawan, kalau termasuk saya 3 orang. So waktu darjah 4 ada 3 orang juga. Tapi seorang tu dia dah keluar dan masuk ganti yang seorang. 2 orang lah. Darjah 5 tetap sama juga sehingga darjah 6. Saya dapat sambung belajar di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam di Sabak Bernam. Saya nak cakap pada cikgu-cikgu di sini, terima kasih sangat sebab dapat ajar kita orang sampai kita orang dapat Sekolah Berasrama Penuh. Hasil usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh guru sekolah kurang murid ini sesungguhnya adalah demi untuk melahirkan generasi yang cemerlang. Sekolah kurang murid bukanlah satu masalah besar, malah sekolah ini memberi kelebihan untuk muridnya sendiri. Jumlah muridnya sedikit membolehkan guru memberi tumpuan yang lebih banyak kepada muridnya. Hal ini juga secara tidak langsung mampu meningkatkan pencapaian akademik murid serta prestasi sekolah.